Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Safaini binti Imran Rusli. Nama diberi Nur Zafira Rosniza binti Rizallah. Wabarakatuh. Nama diberi Nur Hadirah binti Saya Muhammad. Akmal Fikri. Nama diberi Nur Amira Azira binti Mustafa dari AS20183. Asal-usul istilah Melayu masih lagi tidak dapat dibuktikan dan memerlukan kajian yang lebih terperinci daripada sejarawan. Walau bagaimanapun, istilah Melayu dapat dilihat dari sudut cabang ilmu bahasanya, iaitu merujuk kepada kajian suatu asal-usul dan sejarah di sebalik sesuatu perkataan. Pada peringkat awal, penggunaan Melayu lebih dimasukkan kepada kerajaan ataupun kawasan. Istilah Melayu juga ditemui tertulis pada sebuah patung yang ditemukan di Padaro Keriki di Sungai Batanghari, Sumatera Selatan pada tahun 1286 Masihi. Perkataan Melayu juga dikaitkan dengan sebatang sungai Melayu yang terletak di Palembang. Abdullah Jumain dalam kesimpulannya mengatakan istilah Melayu bermula dengan nama sebuah daerah di Jambi dan kemudiannya berkembang pada zaman kerajaan Sriwijaya. Pada zaman Melayu Melaka, penggunaan istilah Melayu digunakan secara meluas, bukan sahaja dalam pertuturan, malah dalam kerajaan juga ada istiadat sehingga orang luar turut mempelajarinya. Tamadun Melayu suatu ketika dahulu meliputi kawasan Brunei, Singapura, Indonesia, Malaysia dan juga Filipina. Kita mengetahui bahawa sebelum datangnya Islam ke tanah Melayu, kebanyakan daripada masyarakat mereka menganut agama Hindu-Buddha. Golongan pembesar dan golongan bangsawan kebanyakan daripada mereka menganut agama Hindu untuk menjaga kepentingan politik dan juga sosial mereka. Manakala golongan bawahan ataupun golongan rakyat kebanyakan daripada mereka menganut agama Animisme. Terus menjadi perdebatan yang tiada kesudahan dalam kalangan sejarawan tentang teori kedatangan Islam ke tanah Melayu. Pertama sekali, teori kedatangan Islam ke tanah Melayu adalah melalui tanah Arab. Teori yang kedua, datangnya Islam ke tanah Melayu melalui India. Dan teori yang ketiga, datangnya Islam ke tanah Melayu adalah melalui China. Teori terakhir sekali, datangnya Islam ke tanah Melayu adalah melalui Champa ataupun Kemboja. Teori pertama kedatangan Islam ke tanah Melayu adalah melalui tanah Arab. Ini disebabkan oleh hubungan perdagangan yang baik di antara tanah Melayu dan juga tanah Arab. Dalam sebuah buku History of Indian Archipelago yang dinukilkan oleh John Crawford, Islam datang ke Nusantara dari tanah Arab. Ini dapat dibuktikan dengan nukilan yang ditemui pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Menurut Profesor Syekh Muhammad Nakir Al-Atas, tanah Melayu dan tanah Arab mempunyai banyak persamaan dalam bidang penulisan keagamaan. Contohnya, tulisan Jawi sendiri banyak diambil daripada perkataan bahasa Arab. Pengaruh Arab juga dapat dilihat dalam adat resam dan juga kebudayaan orang Melayu. Contohnya, amalan menghormati tetamu dan juga penggunaan alat muzik seperti dabus dan tarian zapin. Sejarah juga telah mencatatkan bahawa pembesar-pembesar Melayu pada suatu ketika dahulu telah diislamkan oleh seorang syekh daripada tanah Arab. Contohnya dalam Hikayat Merah Mahawangsa menceritakan bahawa Syekh Abdullah Al-Yamani mengislamkan Raja Kedah. Teori kedua Islam di tanah Melayu ialah datangnya daripada India. Teori pengkaji sejarah Snake Hongraj dan Ryan Harrison pula berpendapat Islam di alam Melayu ini datangnya daripada India. Pendapat mereka disokong dengan hujah para pedagang Islam yang bermukim di Gujarat dan Malabar telah melakukan kegiatan penyebaran agama Islam. Kenyataan ini dikuatkan lagi dengan penemuan artifak batu nisan di Pasar yang bertarikh 1428 Masihi dan di Gresik yang bertarikh 1419 Masihi oleh J.P. Morgan. Kedua-dua batu nisan ini mempunyai ciri fizikal dan bentuk yang sama dengan batu nisan yang ditemui di Gujarat. Teori kedatangan yang ketiga ialah datangnya Islam ke tanah Melayu melalui China. Bukti kedatangan Islam dari China ini dapat dilihat pada batu bersurat Terengganu. Disebabkan Terengganu merupakan negeri pantai timur, jadi lebih kukuh bukti Islam dibawa ke alam Melayu dari China. Wujud persamaan antara seni bina China masjid di Kelantan, Melaka dan Jawa seperti bumbung pagoda, atap genting China serta warna kuning dan merah yang menghiasi masjid tersebut. Penemu batu nisan yang mempunyai tulisan Al-Quran dan kalimah Arab bertarikh 1028 Masihi pada tahun 1953 Masihi di kampung Permatan Pasir, Pulau Tambun, Pekan Pahang. Dalam sejarah dinasti Shang, tercatat bahawa Islam telah berkembang di sepanjang Laut Cina Selatan pada tahun 977 Masihi.
Teori terakhir kedatangan Islam ke Tanah Melayu adalah melalui campak ataupun Kemboja. Orang Melayu telah mengadakan hubungan dengan penduduk campak melalui jajahan, taklukan dan juga perkahwinan. Mengikut Zulkifli dibuktikan dengan penemuan artifak batu nisan yang bertulis tulisan khat Kufi bertarikh 1039 Masihi dan dituruti dengan penemuan monumen pada 1025 Masihi dan 1039 Masihi. Akan menjelaskan tentang aspek politik perlembagaan. Pencapaian Tamadun Melayu yang pertamanya adalah dalam struktur pentadbiran. Tamadun Melayu dikenali dengan banyak sumber sejarah hasil daripada berbagai sumber termasuklah dalam tulisannya juga penemuan artifak. Struktur pentadbiran dan pemerintahan Tanah Melayu juga pada asalnya hasil daripada beberapa buah kerajaan atau pusat Tamadun Melayu lama seperti Lingga, Johor Riau, Sriwijaya, Terpasir dan Melaka. Pembentukan negara Malaysia yang berparlimen dan perlembagaan hari ini adalah hasil gabungan dari beberapa negeri yang berpecah pada negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri-negeri selain. Pembentukan pemerintahan raja berperlembagaan adalah hasil dari politik Melayu yang diperintah oleh raja, sultan atau yang di-Pertua. Institusi raja berperlembagaan yang terdiri daripada yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu di Padang Tinggi. Seperti yang termaktub dalam perlembagaan, yang di-Pertua merupakan tunjang atau ketua pemerintahan negara Malaysia yang mengamalkan demokrasi berparlimen. Walau bagaimanapun, Agong sama sekali tidak terlibat secara terus dalam kancah politik dan pemerintahan negara. Baginda tidak mempunyai kuasa mutlak dalam politik. Sebaliknya, segala tindakan baginda adalah di atas nasihat Perdana Menteri dan Jemaah Menteri seperti yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Melalui aspek sistem pemerintahan saja dapat kita nilaikan betapa hebatnya Tamadun Melayu melalui kekuatan sistem berajanya semenjak zaman dahulu lagi. Empayar pemerintahan Melayu membuktikan kerajaan alam Melayu yang diasaskan dengan kehebatan dan kebijaksanaan pemerintah Melayu. Kerajaan-kerajaan ini mendapat nama dan perhatian di seantero benua oleh kerana kegemilangan dan kehebatannya. Kerajaan-kerajaan ini antaranya adalah Palembang, Samudera Pasai yang terletak di Pasai, Aceh, Sumatera Utara, Kerajaan Islam Demak, Banten dan Serebon di Pulau Jawa. Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Patani Selatan Thailand dan Kerajaan Melayu Melaka serta Kerajaan Melayu Johor Riau. Dalam aspek perundangan, berasaskan perundangan Islam, setiap kerajaan ini mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang mana kesemuanya masih diketuai oleh Sultan dan Raja. Kanun Mekuta atau dikenali sebagai Mahkota Alam yang dilaksanakan oleh Kerajaan Aceh Darussalam. Undang-undang Kedah yang digunakan pakai Kerajaan Melayu Kedah, Hukum Kanun Pahang yang dilaksanakan Kerajaan Melayu Pahang dan Undang-Undang 99 yang menggunakan pakai kalimah mulia yakni Asma'ullah dalam Kesultanan Melayu Perak. Sesuatu ketika dahulu jelas menunjukkan sistem perundangan kerajaan Tanah Melayu berteraskan syariat Islam. Cuba untuk sentuh sedikit tentang aspek ekonomi dalam Tamadun Melayu. Okey, seperti yang kita tahu, aspek ekonomi dalam Tamadun Melayu sejak dahulu lagi merupakan antara salah satu aspek yang perkembangannya dan kemajuannya adalah sangat-sangat pesat. Umum mengetahui bahawa aspek ekonomi dalam Tamadun Melayu merupakan salah satu aspek yang sangat-sangat berkembang maju pada zaman dahulunya. Hal ini adalah kerana disebabkan oleh kecekapan pemimpin dalam menguruskan ekonomi lantaran walaupun kita punya sistem perindustrian pada zaman dahulu adalah tidak semaju dan secanggih negara-negara Eropah seperti Amerika Syarikat ataupun negara-negara Asia lain seperti Korea dan China. Okey, tetapi kita mempunyai kehebatan dalam pelabuhan kita. Namun, kepesatan ekonomi yang berlaku di pelabuhan-pelabuhan yang terdapat di Tanah Melayu dahulu, contohnya seperti pelabuhan di Selat Melaka, pelabuhan di Lembah Bujang misalnya, telah menjadi salah satu penyumbang utama yang meningkatkan taraf ekonomi dalam Tamadun Melayu. Okey, mengapa? Apakah pentingnya pelabuhan yang ada di Tanah Melayu sehingga ianya menjadi satu penyumbang yang sangat-sangat besar ke dalam Tamadun Melayu? Okay, hal ini kerana pelabuhan yang terdapat di Tanah Melayu seperti pelabuhan di Lembah Bujang dan pelabuhan di Selat Melaka merupakan pusat import dan ekspor antarabangsa yang begitu masyhur di Asia Tenggara pada ketika itu.
Antara pelabuhan-pelabuhan lain yang begitu terkenal sentiasa meniti dari bibir ke bibir pedagang-pedagang daripada seantero dunia adalah pelabuhan di Melaka, pelabuhan di Demak, Betawi dan sebagainya. Okey, kemasyhuran pelabuhan alam Melayu dapat digambarkan apabila Sultan Muzaffar Shah, iaitu Sultan Melaka pada ketika dahulu, telah melantik Shah Bandar yang berperanan untuk membantu kegiatan di pelabuhan. Okey, selain daripada kegiatan pelabuhan yang sangat-sangat masyhur, kegiatan perdagangan juga merupakan antara salah satu penyumbang kepada kepesatan ekonomi masyarakat Melayu dahulu. Okey, ianya telah memberikan impak yang cukup besar kepada kemunculan kota dan bandar yang dilengkapi dengan pelbagai infrastruktur dan prasarana yang boleh membolehkan masyarakat Melayu menjalankan aktiviti harian mereka dengan mudah dan dapat menjalankan kehidupan harian mereka tanpa sebarang masalah. Tidak ketinggalan juga dengan penduduk-penduduk Melayu yang tinggal di luar bandar. Mereka telah menjalankan kegiatan ekonomi seperti pertanian, penternakan, penangkapan hasil laut dan sebagainya yang boleh digunakan sebagai penyumbang kepada ekonomi dan kehidupan hari-harian mereka. Tanpa mereka sedar, dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di luar bandar, yang contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu seperti peternakan, perladangan, penghasilan hasil-hasil kreatif dan sebagainya tadi, telah menunjukkan bahawa mereka telah berusaha untuk memajukan diri mereka supaya setaraf dengan masyarakat di bandar, agar mereka juga tidak ketinggalan hanya kerana kemudahan di luar bandar adalah tidak setaraf dengan kemudahan yang berada di bandar. Akhir sekali, kegiatan ekonomi masyarakat Melayu telah mencapai kemuncaknya apabila mata wang mula digunakan dalam aktiviti perdagangan dan juga pelabuhan. Okey, mata wang ini telah dicipta oleh pemerintah tanah Melayu pada zaman dahulu. Mata wang antara mata wang yang telah dijumpai dan menjadi bukti kepada penggunaan mata wang pada zaman dahulu adalah penemuan mata wang Kesultanan Melayu Melaka dan mata wang Kesultanan Aceh. Setelah selesai saya bincangkan tentang aspek ekonomi sebentar tadi, saya akan beralih pula kepada aspek kesenian dalam tamadun Melayu. Aspek kesenian dalam tamadun Melayu merupakan salah satu aspek yang telah menjadi penyumbang utama kepada kemajuan tamadun Melayu itu sendiri. Ini kerana masyarakatnya yang intelektual dan kreatif dalam penghasilan. Mereka cipta berbakat dalam bidang kesenian dan kebudayaan serta kemahiran dalam mencorak pemerintahan telah bertambah dari hari ke hari, rentetan daripada kepesatan pelabuhan-pelabuhan di alam Melayu pada ketika itu. Melalui kepesatan dan kemajuan pelabuhan di alam Melayu pada ketika itu telah membawa masuk banyak budaya daripada luar tanah Melayu dan diolah, diadaptasikan agar sesuai dan mudah diterima oleh masyarakat Melayu kita. Misalnya, dapat kita lihat daripada ukiran bumbung masjid yang bertingkat-tingkat yang asalnya merupakan unsur daripada seni bina Cina. Bumbung bertingkat ini banyak dapat dilihat di masjid masyarakat Melayu, misalnya seperti di Masjid Kampung Laut di Kelantan dan Masjid Negara di Melaka. Hal yang sama dapat dilihat sama apabila warna merah digunakan dalam bidang kesenian masyarakat Melayu, kerana asalnya penggunaan warna merah adalah berasal daripada budaya orang Cina. Seterusnya, perkara terakhir yang dapat kita lihat dalam aspek kesenian adalah kemahiran dalam pembuatan barang. Kemahiran dalam pembuatan barang yang ada pada diri masyarakat Melayu pada ketika dahulu telah menjadikan mereka terkenal di seantero dunia. Hal ini kerana penghasilan sesuatu barang oleh masyarakat Melayu pada ketika dahulu adalah berteraskan agama Islam. Seperti contoh, mereka menghasilkan sesuatu itu tidaklah secara berlebihan dan sentiasa menggunakan unsur alam yang halal dan perkara yang dihasilkan dan benda yang dihasilkan itu adalah tidak mengandungi unsur atau motif yang boleh mensyirikkan Allah. Antara contoh-contoh kemahiran yang ada dalam diri masyarakat Melayu pada ketika dahulu adalah kemahiran dalam pembinaan rumah. Menurut Abdul Halim Nasir tahun 1985, tukang-tukang Melayu mampu memberi identiti kepada rumah-rumah Melayu kerana kemahiran dalam pembuatan rumah yang ada dalam kalangan diri masyarakat Melayu ketika dahulu. Perkara ini dapat dilihat melalui bentuk bumbung seperti bumbung limas dan kepelbagaian ruang, iaitu ruang tamu, ruang dapur, ruang bilik dan sebagainya. Masyarakat Melayu juga bijak dalam menggunakan tanah liat untuk membina barang perhiasan seperti tembikar yang boleh dijadikan sebagai tempat simpanan air dan sebagainya. Kemahiran masyarakat Melayu terdahulu tidaklah terhad kepada kemahiran pembinaan barang sahaja. Mereka juga mahir dalam kemahiran membina kenderaan yang boleh dijadikan sebagai pengangkutan mereka sehari-hari. Dan
dan seterusnya. Dalam bidang pemakaian, fashion yang dicipta banyak memaparkan jati diri dan bangsa Melayu sebagai sebuah bangsa yang mengutamakan kesopanan dan kesusilaan. Sebagai contohnya, baju kurung, baju Melayu, kebaya dan busana muslimah yang ada pada masa kini. Daripada aspek penulisan, kemudiannya juga menunjukkan masyarakat Melayu kreatif dalam menghasilkan sesuatu peralatan menulis dengan menggunakan buluh. Misalnya, walaupun tiada teknologi yang canggih untuk menghasilkan alatan tulisan seperti negara-negara Eropah di luar sana, mereka masih berjaya menghasilkan peralatan menulis asas sendiri berdasarkan daya pemikiran kreatif mereka sendiri. Sekian sahaja daripada saya yang telah membincangkan tentang aspek ekonomi dan kesenian dalam Tamadun Melayu. Capaian Tamadun Melayu yang seterusnya ialah dari segi pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh masyarakat Melayu ialah dalam bentuk formal dan tidak formal. Pendidikan dalam bentuk formal merupakan kegiatan pembelajaran mengenai ilmu keagamaan di rumah tok guru, istana, masjid dan juga pondok. Raja-raja dan pembesar Melayu menerima ajaran Islam di istana, manakala di rumah tok guru pula pendidikan Al-Quran dijalankan kepada golongan kanak-kanak. Masjid dijadikan tempat untuk golongan dewasa belajar dengan lebih mendalam mengenai agama Islam, dan pondok boleh dijadikan sebagai pusat penyediaan dan latihan bagi melahirkan lebih ramai lagi guru Islam. Penekanan nilai moral dan asuhan akhlak dari keluarga merupakan bentuk pendidikan tidak formal yang dijalankan pada ketika itu. Anak-anak mempelajari adat Melayu dan kemahiran-kemahiran asas seperti kemahiran menjahit daripada ibu bapa mereka. Pendidikan secara tidak formal ini juga telah disalurkan melalui pantun dan peribahasa serta cerita lisan yang memberikan teladan. Situasi ini sedikit sebanyak telah melahirkan Melayu yang berpendidikan dan berwibawa untuk memimpin negara. Perkara ini berterusan sehingga dapat membuka mata orang-orang Melayu untuk menolak penjajahan dan menyelamatkan negara tercinta ini dari terus dimanipulasi oleh kuasa-kuasa barat. Gerakan kesedaran nasionalisme terus berkembang luas apabila muncul tokoh-tokoh Islam yang menulis artikel dan majalah yang menyalurkan idea nasionalisme kepada orang-orang Melayu. Perkembangan kemahiran bahasa dan penulisan dalam kalangan orang Melayu juga telah menyebabkan bidang kesusastraan Melayu masyhur sehingga masa kini. Tulisan sastra telah wujud sebelum lahirnya tulisan Jawi lagi. Tulisan Jawi merupakan hasil penyelesaian bahasa Melayu dan bahasa Arab yang menjadi saluran pembacaan dan penulisan utama, lebih-lebih lagi selepas kedatangan agama Islam. Kecenderungan Sultan dalam menguasai pendidikan Islam telah mendorong para ulama untuk menulis dan menterjemah kitab agama Islam dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Kerja-kerja penulisan dan penterjemahan ini telah membuatkan orang Melayu lebih mahir dalam bidang sastra. Maka muncul naskah, manuskrip dan hikayat Melayu seperti Hikayat Hang Tuah yang ditulis dalam tulisan sastra Melayu. Naskah-naskah Melayu ini mempunyai nilai estetika yang tinggi kerana dapat memberikan aura yang tersendiri serta kesenian yang unik. Selain itu, kesastraan Melayu turut menjadi sebahagian dari kehidupan masyarakat Melayu pada zaman itu kerana sastra Melayu merupakan cara bagi mereka berhibur. Orang-orang Melayu menjadikan pantun dan puisi sebagai cara mereka untuk berhibur sambil menyelitkan juga teladan dan pengajaran dalam kehidupan. Rima dan nadanya yang hampir sama dengan lagu menyebabkan pantun dan puisi menjadi hiburan utama bagi orang Melayu. Pencapaian terakhir ialah dari segi komunikasi. Kemahiran komunikasi telah lama diaplikasikan oleh orang Melayu, lebih-lebih lagi bagi membina hubungan domestik dan kerjasama antara kerajaan alam Melayu lain serta juga kawasan jajahan taklimnya. Raja-raja Melayu pernah bertukar surat dan hadiah dengan Maharaja Cina serta telah melakukan kunjungan kehormat ke negeri China. Sebagai bukti hubungan baik antara dua kerajaan ini. Perhubungan antara kerajaan juga telah diperkukuhkan melalui perkahwinan putera Sultan Pahang dan puteri Kerajaan Aceh. Sejarah juga mencatatkan interaksi antara orang Melayu dengan negara Eropah apabila terdapat penemuan surat-surat orang Melayu kepada pegawai-pegawai British. Benda
keluar dari kepompong yang telah dicipta oleh orang British dan berani untuk menyuarakan pendapat mereka bagi memerdekakan negara tercinta ini. Usaha orang Melayu tanpa putus asa ini telah menyebabkan komunikasi dua hal ini diterima dan seterusnya mendorong pihak British untuk berhenti dari terus menjajah bumi bertuah ini. Namun, harus kita ingat dan setar bahawa penjajahan mental seterohani lebih menakutkan dari penjajahan fizikal. Oleh itu, kita sebagai umat Islam haruslah bersatu dan membina ummah yang sejati agar rahmat Islam terus masyhur dan dapat dinikmati di seluruh alam. Kesimpulannya, kita dapat akui bahawa bangsa Melayu adalah bangsa yang amat rapat dan tidak asing dengan Islam, dan Islamlah yang menjadi ciri kekuatannya. Cubaan untuk menguatkan orang Melayu dengan unsur-unsur selain daripada Islam hanya akan melemahkan orang Melayu itu sendiri. Bangsa Melayu juga adalah bangsa yang tidak mudah untuk mengalah demi mempertahankan agama. Pelbagaian dalam melaksanakan nilai-nilai murni yang diajar oleh agama Islam itu bukanlah usaha satu lapisan masyarakat sahaja, malah usaha dan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat perlulah diberi agar semangat keperwuran ini akan dapat diwarisi oleh generasi Melayu Muslim di zaman ini. Untuk itu, asas pembinaan jati diri yang utuh amatlah diperlukan untuk membentuk masyarakat dan negara yang hebat. Kefahaman masyarakat perlu dijana dengan asas kefahaman Islam yang sebenar di samping membudayakan sikap berlapang dada dalam menerima pandangan sama ada memihak maupun yang agak kritikal. Pada waktu yang sama, cabaran yang bersifat semasa seperti gejala sosial, tahap kefahaman dan penghayatan Islam masyarakat, budaya yang bercanggah dengan Islam dan tahap pembacaan bahan-bahan mutu dalam kalangan masyarakat perlulah ditangani serta berhemah dan memerlukan komitmen yang padu dari semua pihak.